Assalamualaikum. Hari ini hari kedua Ramadan. Okey, selamat berpuasa kepada umat Islam di luar sana. Okey, bersama saya hari ini Coach Ziana Get Fit Team. Saya fizioterapis di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ramailah yang di luar sana ada yang bertanya kepada saya berkenaan senaman di bulan Ramadan. So topik kita pada hari ini berkenaan dengan senaman di bulan Ramadan. Soalan-soalan yang popular. Coach, boleh ke kita bersenam waktu pagi ke, waktu petang ke, waktu malam? Yang mana satu lebih bersesuaian? Okey, boleh ke bersenam atau kita stop melakukan senaman di bulan Ramadan? Okey. Itulah soalan-soalan yang popular yang diajukan kepada saya. Okey. Sebelum kita memulakan senaman, kita kena lihat dulu kategori seseorang. Okey, maksudnya kategori yang pertama tadi, seseorang itu sangat aktif. Maksud sangat aktif di sini, dia selalu bersenam 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Okey, dan kategori yang kedua, seseorang itu sederhana aktif, iaitu bersenam 1 hingga 3 kali seminggu. Okey, dan kategori yang ketiga, okey, seseorang itu langsung tak aktif dan tak pernah bersenam. So tiba-tiba bulan Ramadan ni lah duk sibuk-sibuk nak kejar target, aku dapat capai berat badan yang unggul kononnya dalam masa sebulan tu konon dah boleh pakai baju kebaya. It's impossible. Okay, sebab setiap senaman ni kita ada target untuk kita lakukan. Okay, saya nak cerita untuk kategori yang pertama kenapa okey, yang soalan tadi, soalan yang kedua diajukan, okey, boleh ke kita stop senaman? Okey, ataupun boleh ke kita teruskan senaman kita? Okey, bagi untuk orang yang sangat aktif, iaitu melakukan senaman 3 hingga 5 kali seminggu, bagus kita teruskan bersenam. Okey, orang ni dia biasa bersenam sebelum Ramadan lagi. Dia tak kisahlah sama ada dia tua ke, muda ke, tapi dia warga emas, dia aktif, tak ada masalah. Sistem jantung dan internal organ dia pun dah biasa menerima tekanan akibat dari bersenam tu tadi. Okey, contohnya orang maraton lah. Dia dah biasa tak makan sekejap tak ada masalah. Okey, sebab jantung dia dah biasa bekerja keras. So teruskanlah senaman. Rugi kalau kita berhenti bersenam. Okey, memang sangat rugi. Okey, untuk kategori yang kedua, sederhana aktif ni tadi, dia digalakkan. Contohnya orang obes lah. Okey, orang obes. Dia cuma sebelum Ramadan dia melakukan senaman 1 hingga 3 kali dalam seminggu. So digalakkan meneruskan senaman. Okey, contoh senaman yang digalakkan, dia boleh buat berjalan ringan, okey, boleh brisk walk, dia boleh buat cycling, dia boleh buat HIIT workout tapi yang HIIT workout yang ringan-ringan. Okey, kita galakkan untuk meneruskan. Rehat pun tak ada masalah. Okey, dan ibadah-ibadah lain pun kena buatlah dengan senaman-senaman yang ringan. Okey, untuk yang kategori ketiga, ni kategori yang mengada-ngada tadi tu. Duk sibuk bila Ramadan baru dah nak kejar target, nak cepat slim. Okey, dengar sini. Yang tak pernah bersenam dan tak pernah berjalan jauh, time Ramadan baru nak bersenam, inilah golongan-golongan yang sangat berhati-hatilah untuk mengelakkan tiba-tiba collapse tengah bersenam, ataupun mati ataupun pengsan masa bersenam. So berhati-hati Okey. Apakah yang akan berlaku jika kita aktif bersenam tiba-tiba berehat di bulan Ramadan? Okey. Seseorang yang kategori 1 ni tadi, yang sangat aktif ni tadi, dari segi fizikal dia sangat rugi sebab jika kita berehat sepenuhnya, kita kena ingat sistem badan kita dalam masa 3 hari je kita tak bersenam, okey, fisiologi badan kita akan berubah.
Okey, akan berubah dan defect lah pada badan kita, graf badan menurun. Okey, 1 minggu pun darjah penurunan akan menurun. Ini kan pula 4 minggu tak bersenam lagilah banyak drop performance kita lah, maksudnya performance badan kita biasa sebelum ni sangat aktif dah habis drop. Okey, berpuasa tak bersenam ni kebanyakannya akan maintain berat badan dia, sebab dari segi kalori intake dia maybe akan turun. Okey, ataupun ada orang terus akan dapat capai dia punya penurunan berat badan yang banyak disebabkan daripada kalori intake tadilah, kecuali lah dia ni kaki bazar Ramadan. Yang ni lain kisahnya. Okey, kaki bazar ni maksudnya suka duk beli murtabak, makan 3-4 keping sekali berbuka puasa. Okey, dia tak jaga dia punya kalori intake. Okey, nak start semula bagi yang sangat aktif ni, nak start semula ke performance asal bila korang dah stop. Okey, bulan Ramadan badan for sure lah akan terasa lebih berat. Okey, bila nak mula balik tu terasa nak pitam. Okey, prestasi dari segi fisiologi badan kita menurun. Okey, kekalkan senaman dari segi research fisiologi at least 3 hari kalau kita tak bersenam. Okey, ataupun every alternate day dalam masa 3 hari seminggu, memang rugilah. So at least kita bersenam 3 hari seminggu tu pun dah cukup. Okey, yang ni untuk maintenance. Okey, untuk yang mereka yang aktif, okey, nak bersenam kita tak boleh buat 100% seperti maksudnya hari-hari biasalah, bukan bulan Ramadan. So kita boleh mengurangkan 50% intensity dan frekuensi senaman tu tadilah. Okey, dari hari-hari yang biasa kita bersenam lah. Okey, kurangkan 50%. Okey, sebabnya fisiologi badan kita ni mengikut kemampuan badan kita untuk mengelakkan kita daripada kolaps lah ataupun pengsan. Okey, macam mana kita nak mengukur indikator atau mengukur senaman kita ataupun indikator senaman di bulan Ramadan? Okey, salah satu yang terbaik, okey, yang kita sarankan memang perlu, memang wajib kita melihat ataupun membaca kita punya maximum heart rate. Okey, biasa kita boleh yang biasa bersenam mereka akan pakai smartwatch lah. Smartwatch ni lebih mudah untuk kita tengok sendiri heart rate kita. Okey, maximum heart rate kita yang kalau ada smartwatch dia dah baca siap-siap lah macam yang saya pakai ni. Okey, ataupun boleh guna secara manual lah. Manual ni leceh sikit. Okey, kita boleh palpate, kita boleh rasa dekat nadi. Okey, and then boleh buat pengiraan dalam masa 1 minit. Okey, pengiraan ni macam mana? Okey, 220 ini adalah formula dia 220 ditolak dengan umur. Okey, kita akan dapat maksimum heart rate kita. Okey, untuk kita target kemampuan kita, badan kita, seperti yang saya cakap tadi, kita boleh menurunkan 50%. Contoh biasa kita dah dapat 85% sebelum ni. Faham tak? Okey, kita dah dapat maksimum heart rate, target heart rate kita tadi. Okey, sebelum ni kita darabkan dengan 85% dan darab dengan maksimum heart rate kita. Tapi di bulan Ramadan kita boleh turunkan sedikit. Okey, let's say kita boleh buat 75%, tak ada masalah. Dari segi intensity dan frekuensi kita boleh turunkan sikit pada bulan Ramadan walaupun anda seorang yang aktif. Okey, satu lagi macam mana kita nak ukur senaman bulan Ramadan. Yang kedua yang tadi kita tengok target heart rate. Okey, yang kedua kita tengok dehidrasi pada badan kita. Macam mana kita nak tahu badan kita dah dehydrate? Okey, yang paling mudah kita lihat pada kekeringan pada lidah kita lah. So kita sendiri dapat rasa lah, kita sendiri dapat dengar bahasa tubuh kita. Okey, dan yang ketiga, okey, penglihatan. Sebab penglihatan ni ada connection dengan jantung. So kita dapat rasakan
contohlah, okey, warna ni keadaan dah cerah, warna putih bertukar gelap warna hitam. Okey, warna merah dah bertukar warna biru. So berhati-hati. So that means rasa mata kita dah berpindah-pindah, rasa. So inilah petanda kita kena slow down kita punya senaman ataupun kita berehat sementara. Okey. Apakah indikator ni? Ada 3 kategori ni tadi. Satu, target heart rate. Yang kedua adalah dehidrasi pada badan kita. And then yang ketiga, penglihatan. Okey. So kesimpulannya kita dengar bahasa tubuh kita untuk kita bersenam lah. Okey. Apakah jenis senaman yang sesuai? Ini bergantung kepada goals lah atau matlamat kita. Okey, contoh kita nak menurunkan berat badan. So kita buatlah senaman mengikut kategori kita tadilah. Kalau anda seorang yang aktif, so bolehlah melakukan senaman weight training, HIIT workout, high intensity interval training ataupun cardio. Okey. Selalunya bila kita bersenam, kita biasakan diri kita buat senaman sebelum Ramadan. Contohnya lah, sebelum ni korang aktif aerobik, so teruskan dengan aerobik. Basikal, so teruskan dengan basikal. Contohnya weight training, so teruskan dengan weight training. Tapi ikut kemampuan badan kita, dengar bahasa tubuh anda. Okey, kalau contoh untuk menurunkan berat badan seperti saya cakap tadi, iaitu cardio, weight training and high intensity interval training. Okey, untuk maintain berat badan atau menaikkan berat badan, saya suka macam saya untuk maintain berat badan ataupun untuk improve kita punya sistem pada otot. So saya suka menggunakan weight training dengan high intensity interval training. Okey, untuk high intensity interval training untuk mereka-mereka yang di kategori ketiga, please ada guide daripada coach yang bertauliah. Jangan suka-suka duk pergi teruskan tiba-tiba anda collapse. Inilah yang bahayalah. Okey. Di bulan Ramadan ni senaman-senaman yang saya bagi tahu tadi, okey, beza 3 jenis senaman ni tadi. Macam kardio dia banyak kehilangan air sebab dia menggunakan lebih otot-otot di bahagian jantung. Okey, weight training pula kita lebihkan gunakan otot sahaja. Kita jantung, otot jantung kita tak guna. Okey, high intensity interval training ni kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan cardio ataupun kita nak build up kita punya otot, build up kita punya muscle. Okey, saya nak cerita berkenaan dengan kategori orang yang aktif kategori 1 dan orang yang sederhana aktif kategori kedua tadi. Okey, dia bergantung kepada intensity dan frekuensi ni tadi. Okey, saya nasihatkan bila sedang bersenam di bulan Ramadan, kita boleh menurunkan sedikit intensiti dan frekuensi 50% supaya tidak berbahaya kepada tubuh badan kita lah. Okey. Kita boleh pilih untuk seseorang yang aktif dan sederhana aktif yang tadi, sama ada nak buat indoor ataupun outdoor, tak ada masalah. Tetapi ada tetapinya. Untuk yang kategori yang ketiga ni tadi, yang duk mengada-ngada bulan Ramadan ni lah baru kau nak bersenam, menggunakan intensiti yang tinggi. So jawapan saya nehi. Okey, tidak digalakkan, boleh bersenam. Bukan tak boleh bersenam ya. Nehi ni tadi tak boleh buat high intensity terus. Korang kena slow and steady, maksudnya mulakan dari bawah. Okey, tak galakkan buat outdoor. Kenapa? Nanti korang dehydrated badan, so collapse, pengsan. Tak pengsan pun, innalillah. Okey, so diri belum, kenapa saya tak galakkan untuk buat outdoor? Sebab diri kita, badan kita belum acclimatize. Maksudnya kita belum biasakan dengan suhu dekat luar sana. Nak pula sekarang ni musim panas. Okey. So perlu monitor intensity of exercise. Maksudnya kita ambil yang low impact dulu, tak perlu buat high impact dulu. Okey, dan perlu biasakan dengan iklim dekat luar sana.
Maksudnya buat indoor dahulu. Nehi, no, buat outdoor. Okey. Sebab panas, cari senaman indoor. Contohnya senaman boleh brisk walking ataupun senaman nak buat weight training pun boleh, tapi yang ringan-ringan. Okey, weight training menggunakan bebanan badan. Jangan lagi menggunakan bebanan yang sangat-sangat berat lah. Tubuh angkat 5 kilo, 6 kilo itu tak digalakkan lah. Okey, untuk kategori yang ketiga ni, kalau dia nak buat HIIT workout pun perlu ada guide daripada coach yang bertauliah. Okey, so untuk kategori yang ketiga ni adalah kategori yang beginners lah. Senang saya nak uraikan. Okey, bersenam. Okey, ada yang tanya saya, coach, boleh ke kita bersenam pada waktu malam? Okey, ataupun bila kita nak bersenam? Bila yang sesuai? Okey, jawapannya dekat sini. Sebenarnya bersenam tidak kisah waktu pagi ke, waktu petang ke ataupun malam. Tetapi kalau bulan Ramadan, memang saya galakkan pada waktu petang ataupun 1 jam sebelum berbuka. Tetapi bagi mereka-mereka yang sibuk, duk petang ni lah, sibuk nak masak kan, tak ada masa kan. So boleh juga pilih di waktu pagi. Okey, tak ada masalah. Ataupun selepas kita berbuka puasa. Okey, tapi waktu malam ni pula, bila bersenam waktu pagi, that's why saya cakap tadi, kena ikut indikator. Maksudnya apa dia punya ukuran dia. Yang kategori yang ketiga ni tadi. So kena tahu baca bahasa tubuh. Sebab bila kita bersenam waktu pagi, boleh, tak ada masalah. Tapi berhati-hati baca bahasa tubuh anda. Tengok heart rate anda, dehidrasi pada badan dan juga baca pada penglihatan anda. Sebab bila waktu siang ni waktu pagi kita bersenam, dia mudah dehidrasi lah. Okey, bila waktu petang ni saya tidak cakap tak boleh, boleh. Okey, waktu petang digalakkan sebab dah dekat untuk masa kita berbuka puasa. Okey, waktu malam boleh, tak ada masalah. Tetapi waktu malam kita perlu lihat jugalah macam mana anda punya tubuh anda sendiri sama ada sebab waktu malam ni akan gelap bila kita penat. Okey, contoh siang kita dah bekerja, okey, malam kita nak bersenam. Okey, ini pun berhati-hati sebab kita tak nak tubuh kita stres, badan kita stres. Okey, bila bersenam. Sebab bila bersenam, bila kita stres, dia akan meningkatkan hormon kortisol. So hormon kortisol inilah akan bila meningkat, kita tak perasan lah, tiba-tiba kita kolaps sebab terlampau penat. Okey, so bila bersenam waktu malam, sebab ini viral kan, sebelum ni ada yang mati selepas bersenam dalam tidur. Okey, disebabkan kita terlampau penat, siang kita dah bekerja, malam baru kita nak bersenam pukul 10, pukul 11, pukul 12 malam baru settle bersenam. Sebab sebenarnya waktu malam ni lah kita perlukan rehat yang secukupnya untuk kita pergi bekerja pada esok harinya. Okey, boleh faham ya? So sekarang jawapan dia, anda nak bersenam waktu pagi ke, waktu petang ke, waktu malam ke, tak ada masalah. Yang penting anda boleh baca bahasa tubuh anda dan tiga indikator yang saya bagi tahu tadi. Okey, boleh faham ya? Okey, nanti apa-apa persoalan boleh bertanya dengan saya, Coach Ziana dari Get Fit Team. Okey, selamat berpuasa dan kekalkan kecergasan anda. Fit forever and get fit forever. Bye. Assalamualaikum.